Dia kata dah lepas ni kau jangan pergi sana. Kalau kau nak pergi mancing siang. Lepas tu dia cakap, kenapa Zim tadi? Dia kata, aku perasan waktu tengok balik tadi, aku nak tengok lah siapa yang datang. Oh, tengok kereta kau warna merah. Tengok, oh, ni kau balik kan. Lepas tu aku perasan, kau bawa balik siapa ni kan? Sebab dalam kereta saya tu, ada satu lagi orang dekat belah tepi saya lah. Ada seorang lagi. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, hari ni Santai Chill berjaya mendapat satu caller yang jauh di sana. Kalau jauh tu jauh betul Pis. Kan? Adakah utara? Tak. Bukan. Jauh mana lagi ni tu? Negeri-negeri yang ada kangaroo. Kangaroo? Negeri? Negara. Australia? Yes. Jauh tu. Okey, baik. Kita nak dengarkan hari ni kisah seram atau kisah mistik dari luar negara pula. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow social media kita orang, boleh follow kita punya TikTok dan juga Instagram. Dan pada korang yang mana ada nak cerita, nak kongsi cerita seram di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam yang aku cakap, caller kita kali ni Australia. Kita dah ada Singapura, kita ada Brunei, kita dah ada Maldives. Kali ni Australia. Oh, bagi aku excited jugalah sebab kita dah ada penonton jauh. Ya, betul. Baik. Jadi tak nak buang masa, kita nak perkenalkanlah tetamu kita pada malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kepada geng-geng Santai Chill. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Ni dekat Australia lah ni. Memang masih dekat Australia lagi. Ya, betul. Patut sejuk-sejuk sikit. Tak. Sekarang ni dah lepas musim sejuk. Sekarang ni musim panas. Alamak, silap ni dah terbalik ni, bahaya lah. Dia dekat Australia ni dia pelik sikit. Christmas dia musim panas. Faham. Okey. Memang sepanjang tahun dia macam tu. Dah kata dah menetap kat Australia ni, nak tahu jugalah berapa tahun dah duduk dekat sana ni. 6 tahun lebih. 6 tahun. Datang daripada tahun 2017. 2017. Tapi yang penting nak tahu, raya balik tak? Raya tak balik, memang kat sini je. Sayang, itulah pengorbanan Betul. Pengorbanan lelaki mencari rezeki. Tengok sampai negara orang. Betul. Raya tak balik. Okey. Jadi kita nak tahu juga, ada ke hantu versi luar negara ni, macam mana rupa dia kan? Nak tahu juga macam mana. Jadi kali ni kita nak tahu ni kisah seram berkenaan dengan apa? Waktu kerja ke apa? Cerita yang saya memang, sebab saya sepanjang saya duduk dekat Australia ni lah, bila waktu time kita buat kerja ni, macam contoh last 2 years lah. Saya start dengar Santai Chill ni pun baru kira tak adalah lama, tapi kira orang kata bermula start saya bekerja dekat bahagian factory ni, saya start dah dengar Santai Chill punya podcast. Saya banyak dengar lah cerita ramai orang kongsi-kongsi. Jadi saya macam aku ada pengalaman dekat Australia ni kan, yang memang kata tak semua orang terfikir benda ni. Biasanya kita tahu kita dengar cerita yang benda-benda macam ni berkaitan dengan hal-hal mistik yang biasa yang kita dengar, ataupun daripada kawan-kawan kita ke apa, semua mesti kata bahagian-bahagian Nusantara lah, kira Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia kan. Betul. Jadi saya pun memang
kita lahir memang daripada Malaysia, memang kita memang orang kata Melayu, orang anak orang tu. Jadi bila kita dah berhijrah, kita pergi keluar daripada area Nusantara ni, kita dah pergi ke negara orang kata memang majoriti ni orang berbangsa kulit putih ni. Jadi kita dah tak expect dah benda-benda hal mistik, tak terfikir langsung lah. Jadi kita just orang kata buat hal biasa kita lah. Jadi kita tak terfikir apa-apa. Jadi saya nak cerita dekat sini, saya nak kongsi dengan geng-geng Santai Cheers, dengan pendengar-pendengar Santai Cheers semua. Pengalaman saya waktu tu tahun pertama saya dekat Australia. Pengalaman saya waktu tahun yang pertama saya lah. Sekarang ni saya dah 6 tahun lebih lah. Tapi ni pengalaman waktu tahun yang pertama saya dekat sini. Sebelum tu saya nak ceritakan dulu macam mana saya sampai dekat tempat yang saya mengalami pengalaman tu lah. Mula-mula macam saya daripada Malaysia, kita naik airport apa semua bagai, sampai dekat Australia. Saya touchdown dekat Perth City, dekat Perth lah, area Perth bandar Perth. Jadi saya adalah kenal, sebab waktu tu time mula-mula saya datang sini, saya ada pakcik kat sini. Saya ada pakcik. Jadi saya duduklah dengan pakcik, kerja pun pakcik lah yang rekomenkan dengan kawan-kawan dia. Jadi bila saya dah 2 bulan 3 bulan waktu tu, saya dah kata dah bukan dah stabil, tapi kita baru dapat macam orang kata dah nak kukuhkan kita punya kewangan lah. Sebab kita dah duduk orang kata jauh daripada family, jauh daripada kawan-kawan yang biasa kita memang daripada kecil kan. Jadi kita kat sini kita kenal semua orang baru. Dengan duit yang kita ada, sebab kita nak buat savings, kita nak kumpul duit lah. Sebab kita bekerja dekat luar, kita nak kumpul duit lah kan. Waktu tu saya dah dapat beli kereta satu. Jadi saya waktu time saya bekerja, saya kenal dengan orang, berjumpa dengan ramai orang. Lepas tu ada orang recommend supaya saya travel naik ke atas lah, belah ke utara, nak ke utara lah. Jadi saya pun tanya pendapat pakcik saya. Dia kata boleh lah kau pergi sana, tapi saya sorang-sorang. Jadi saya drive pergi sana sorang-sorang. Daripada Perth City ni nak pergi ke tempat saya tu lebih kurang dalam 12 jam perjalanan driving lah. Saya drive 12 jam sampai ke tempat tu. Tempat tu hanyalah pekan kecil, nama dia Carnarvon. Kalau korang boleh search Google Carnarvon, dia memang nak ke arah utara, tapi dia still lagi dalam kawasan WA lah. Sebab Australia ni dia terbagi kepada 4. Dia ada North Australia, dia ada Western Australia, lepas tu dia ada South Australia dengan NSW. Saya ni masih lagi dekat kawasan WA lah, ke Western Australia. Okay, so saya nak cerita ni kat sini. Waktu bila kan saya sampai dekat Carnarvon ni, saya ada kenal dengan seorang ejen ni untuk yang bekerja lah. Dia orang Australia tu. Jadi saya kenalkan dengan seorang pemilik company ni, dia buat landscaping. Jadi saya bekerja landscape kat sana. Bila saya bekerja landscape tu, memang saya bekerja 6 hari seminggu, tapi yang hari Sabtu tu half day, just only half day. Itu pun kalau ada kerja lah. Tapi kalau tak ada kerja, rehat dekat rumah lah. Sebab lagi pun kita tak ada benda kat sini, memang saya duduk kat rumah. Tapi kebetulan waktu tu ialah kita masih lagi nak establish, kita nak ada simpanan. Jadi kita buat kira-kira untuk sewa rumah. Dekat sini everything paid by weekly. So sewa rumah weekly, gaji pun dapat weekly. Just only macam utilities, macam bill. Utility dia kira macam 3 bulan sekali, ataupun biasa tengok pada ejen kuasa rumah lah yang kita sewa rumah. Tapi yang saya tahu memang 3 bulan sekali baru dapat bayar bil lah. Jadi waktu tu saya buat banyak savings tau, buat kira-kira. Jadi kalau mana yang boleh cut cost tu, kita nak jimat lah. Lepas tu ada satu hari ni, kebanyakan dia yang membuatkan saya memancing ni, sebabkan saya duduk tu dekat area Carnarvon ni betul-betul dekat orang kata macam pesisiran laut tau. Macam pantai, dia ada teluk, dia ada macam ada pantai banyak, dia betul-betul tepi laut. Jadi kemudahan yang saya fikir sini, aku boleh jimat kat sini dengan hanya beli berbagai. Jadi macam daging, orang kata untuk daging ni saya dah tak perlu risau lah. Sebab lagi pun kita pun risau kat sini kan, nak daging ni kita boleh beli kat market, tapi kita tak tahu disembelih dengan cara yang betul ke, macam mana ke. Tapi kalau macam contoh ada setengah orang tu faham, kadang-kadang dia ada setengah tu dia cakap macam benda terdesak je, beli je lah. Kalau tak kau nak makan apa kan? Kau nak makan sayur jadi kambing hari-hari kan. Betul lah, logik lah. Okay, tapi kalau nak beli lah. Ada macam saya, okay, kita ada settle lain, saya spend sikit
untuk beli rod apa semua bagai perlengkapan mancing, kita mancing lah. Tak apalah makan ikan. Hari-hari makan ikan pun tak ada masalah pun kan. Cuma hari ni goreng, esok buat masak lemak ke apa yang ada buat lah. Jadi nak jadikan cerita, pengalaman saya ni jadi pada tu hari tu kebetulan jadikan cerita saya bercuti pada hari Sabtu tu. Saya bercuti tu saya keluar pagi, saya pergi memancing untuk nak dapatkan lauk. Kawan-kawan rumah saya ada yang pun bercuti juga. Diorang pun memang duduk rumah, kawan serumah dengan saya. Kami duduk dalam rumah tu 4 orang. Termasuk dengan saya 4 orang lah. Satu tu pasangan suami isteri, dia muda lagi daripada saya. Seorang lagi tu bujang dan saya bujang. Maknanya 4 orang je lah. Yang kawan saya berpasangan tu, isteri dia tengah mengandung masa tu, anak yang pertama. Dah 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan juga. Lepas tu dia orang pun memang tak keluar rumah. Lepas tu dia orang tanya saya, macam biasa memang kalau saya nak pergi mancing tu memang biasanya akan sebab dia orang duduk kat rumah. Jadi macam saya nak mancing, kita nak kena siapkan kata barang-barang apa, umpan apa semua, baldi apa semua bagai. Jadi diorang tahu saya pergi mancing. Lepas tu saya pergi mancing tu, pagi tu saya pergi mancing. Biasanya bila saya dapat ikan, biasanya lah dia ikan sini dia ada dia punya macam ada law dia dekat sini, ada fisheries punya apa ranger, ada department fishery. Dia orang dia dah tetapkan dekat sini, ada undang-undang dia kalau macam ikan yang kita tangkap ni kena ikut saiz. Kalau saiz tu terlampau kecil tak dibenarkan lah kita buat naik. Kalau tak, kalau kita ditangkap kita akan disaman lah, didenda. Macam saya dapat anak ikan biasa macam ikan yang kecil-kecil lah, biasanya saya akan buat umpan lah untuk tangkap yang ikan lagi besar. Jadi nak jadikan hari tu, pagi tu saya memancing, rezeki saya Allah bagi waktu tu saya dah dapat ikan awal. Tak sampai kira kata saya spend masa waktu tu tak sampai 2 jam saya dapat ikan dah. Ikan saya dapat ikan mangrove jack warna merah besar. Saya ambil ikan tu, saya kira mancing sampai kata saya letak dalam baldi, saya letak dalam bekas saya yang diisi air lah supaya ikan tu keep fresh kan. Lepas tu bila sampai cukup test saya rasa ikan ni pun dah nyawa-nyawa ikan dah teruk ni kan, kena balik lah, takut dia mati takut kita tak tahu lah, sebab better ikan tu masih lagi still fresh kita bawa balik ke kan, boleh pada peti ais ke apa ke. Saya bawa balik. Bila saya bawa balik ke rumah saya dengan tempat saya mancing waktu pagi tu kira tak jauh, lebih kurang dalam 5 minit saya sampai rumah. Saya hantar. Bila saya hantar, lepas tu kira letak ikan tu tapung semua tu, saya cakap dengan orang saya, okay, aku dah dapat ikan, korang punya kerja pula prepare, hari ni kita makan apa, korang masak. Aku tak kisah masak apa, tapi korang masak, ikan aku dah dapat. Saya cakap tu. Lepas tu diorang pun prepare. Lepas tu sekali diorang cakap, Jip, kau tak simpan barang ke? Dia cakap tu. Saya cakap, tak ada, aku ingat aku nak pergi mancing ni. Lepas tu dia kata, kau nak pergi mancing apa lagi, ikan kau dah dapat? Saya cakap, tak apalah, isi masa. Orang kata kill the time lah, mana nak isi. Macam tak apalah, habiskan masa je lah untuk hari ni. Saya keluar mancing. Saya nak pergi tu, kebetulan terdetik waktu tu, saya tak tahu macam mana saya terdetik waktu tu. Saya nak pergi satu tempat ni yang ada, saya pernah pergi waktu tu dengan bos saya dulu, pernah ajak kat tempat ni. Memang tempat dia memang cantik, tapi dia dekat kawasan Bakau tau. Saya pergi dengan bos saya sekali je naik 4x4. Jadi saya teringin nak pergi sana. Waktu tu saya pakai Honda EG, kereta orang kata hatchback kan. Macam nak masuk tu macam terfikir juga tempat ni kan, sebab nampak landai keras. Tapi bila time air kita pula, waktu tu kita masih baru-baru lagi. Saya pun ilmu air pasang surut ni pun tak pernah pandai. Kita tahu ada pasang surut je lah kan. Jadi saya pergi kat tempat tu. Tempat tu dengan kawasan rumah saya lebih kurang dalam 20 minit, dekat 30 minit lah. Saya pergi, saya parking kereta kat atas. Waktu tu air belum pasang lagi, kira air tengah surut. Saya parking kereta jauh lah, kira dekat tempat jalan mati sebelum nak turun pergi ke Bakau tu. Saya kira bawa turun barang-barang, saya kena jalan kaki lah. Kira masuk kawasan Bakau tu saya jalan kaki. Saya masuk jalan kaki. Daripada tempat parking kereta tu nak pergi ke tempat yang memang spot saya pergi dengan bos saya tunjuk tu, kira memang dekat belah hujung tu, kira lebih kurang dalam dekat 10 minit lah jalan kaki. Saya pergi. Bila waktu time saya sampai dekat kawasan Bakau ni, dia dah petang, lebih kurang dalam pukul 4 lebih macam tu lah, dekat pukul 5. Saya sampai dekat sana, set up barang mancing semua. Kalau untuk pengetahuan semua, masa kira jam lah, jam kalau dekat kawasan Perth ni dengan Malaysia sama je. Macam contoh kalau sekarang ni pukul 8, kat Malaysia pukul 8 lah, sama. Dia yang berbezanya kalau dekat Sydney dengan Melbourne, dia orang awal 4-5 jam dia orang awal. Macam Perth ni sama je dengan Malaysia. Masa dia kadang-kadang macam family saya pun tanya juga, masa sekarang kat sana pukul berapa? Saya cakap sama je, cuma bezanya macam keadaan. Maksud dia macam contoh kalau waktu tu musim sejuk, waktu siang dia tu pendek, waktu malam dia panjang.
Macam contoh kalau musim sejuk, macam kita dekat Malaysia lebih kurang dalam pukul 5.30, pukul 6 tu matahari dah nak keluar dah. Langit pun dah biru sikit kan, betul tak? Tapi kalau macam dekat Australia ni, kalau musim sejuk dia, pukul 7 tu gelap lagi. Ada masa yang kata matahari tu baru-baru nak keluar. Dia waktu malam dia tu panjang. Tapi kalau musim panas, waktu siang dia tu panjang. Pukul 4 tu dah terang lah. Pukul 4 pagi tu dah terang. Tapi kira nak gelap dia tu pula lambat. Waktu yang saya dekat waktu saya mancing tu, waktu tu musim sejuk, saya pakai baju tebal. Jadi waktu nak gelap tu cepat. Kira saya sampai dekat pemancing tu, saya siap-siap lah. Saya memang ada standby lampu kepala apa semua kan. Memang dah benda tu dah prepare dalam kereta lah. Memang kita tahu kan. So waktu malam dia tu cepat. Jadi memang saya mancing waktu tu nak try sekejap je. Asal niat nak mancing sekejap je. Jadi saya pasang lampu. Saya sampai sana, saya set up barang mancing semua. Dah gelap lah. Tapi waktu tu baru pukul 4 lebih, pukul 5 macam tu. Dia dah set up. Lepas tu saya mancing lah. Saya bawa 4 joran. 3 joran besar, 1 tu joran kecil. Saya pakai joran kecil saya tu untuk tangkap anak ikan lah. Tangkap anak ikan. Dah dapat anak ikan macam seekor, saya akan buang sisik dia. Saya akan potong, ambil isi saja. Dan saya akan buat umpan lah untuk joran saya yang 3 batang ni. Saya buat, saya lempar dekat laut. Dia kira dalam jarak daripada satu joran ke satu joran ni, ibarat jarak lebih kurang dalam 2 ataupun 3 langkah. Saya pacak sebatang, lepas tu saya pacak sebatang, lepas tu saya pacak sebatang. Saya mancing. Bila macam biasa, saya mancing ni kita main, orang kata, kita bukan main casting kan, main umpan tiruan yang kita nak kena always keep on main. Jadi kita tak adalah masa duduk. Macam saya ni duduk je tau. Macam kita dah baling, kita dah lempar tu, okey kita duduk. Dah lempar, kita set up 3 batang ni, kita duduk. Duduk lah macam main telefon, macam ni tak ukur tengok orang kata tengok langit, tengok bintang semua kan. Saya pun tak pasti berapa lama yang saya duduk lepas dah pasang rod tu. Tiba-tiba joran yang depan saya ni ada satu joran. Joran yang first lah saya baling. Dia sebab saya bila kita mancing waktu malam ni, kita tak nampak rod kita tu bergerak ke, ada ikan tarik tali, kita tak nampak. Jadi untuk kita nak tahu ada ikan makan ataupun joran kita tu ada main tu, kita letak loceng lah dekat hujung joran tu. Jadi saya letak loceng. 3 joran saya ni saya letak loceng. So joran yang depan saya ni, walaupun saya pakai lampu kepala, sebab lampu kepala saya pun tak terang sangat waktu tu, dia bergegar tau. Macam kring. Kita pun excited lah. Saya terus bangun, rentap saya punya joran dan saya sentap lah. Sentap kayu rod saya seringan. Kita rasa beban tu beban batu ladung tu. Apa hal kosong kan. Tapi kita tarik lah, sebab kita dah tarik lah. Sebab kita dah baling, bila kita dah sentap tu, maknanya dia dah dekat lah. Sebab kita mesti tak baling jauh kan. Kita tarik bagi habis. Dah tarik bagi habis tu, saya tengok lah umpan saya tu. Ada ikan makan ke, saya tengok kan. Tengok umpan yang saya pasang isi ikan tadi tu elok je, dia dekat mata kail tu. Cuma dia dah lari sikit lah sebab kita sentap tadi tu kan. Jadi saya terfikir kepada saya, mungkin ikan tu tengah baru nak gigit, nak bawa lari, tapi tak sempat apa-apa, kita dah tarik dulu kan. Maknanya mata kail tu tak masuk dalam mulut dia lah. Saya macam tak apalah, mungkin tak ada lak ni, tak apa, kita pasang balik. Saya kemaskan balik ikan dia punya umpan tu, saya kemaskan balik. Saya lempar duduk. Saya dah tak terfikir dah pasal joran tadi tu. Ikan tadi saya tak terfikir dah. Saya duduk balik. Duduk, dia bergegar balik. Kira lepas dah lebih kurang dalam seminit 2 lah. Dah seminit 2. Dia seminit 2 ni dengar macam tak lama. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat dekat gelap tu rasa lama. Seminit 2. Lebih kurang dah seminit 2 macam tu lah. Dia bergegar balik. Kita pun sentap lagi. Saya sentap kayu tu. Benda sama juga. Feel tu saya rasa macam dia dah mula rasa macam pelik tu. Asal kosong ni, asal timing aku macam tak tepat dia tarik ikan ni kan. Kenapa kan? Saya tengok balik umpan. Betul, sama juga. Umpan tu tak berusik. Isi ikan tu masih lagi, yang kata tak ada macam tak terkoyak ke apa, macam ikan gigit tak ada. Macam saya dah fikir, takut ikan ni mungkin main-main. Saya kemaskan lagi umpan saya baling. Bila saya baling, dalam kepala saya ni bermain dengan apa yang joran saya pertama yang saya tarik ni. Ikan yang tak lekat ni. Lepas tu joran saya yang kedua, jarak dalam 2 langkah lebih sikit tu, joran saya kedua berdeging. Saya cakap, mungkin ikan yang tadi tu dia dah lari pergi kat joran yang nombor 2 ni. Saya sentap yang joran nombor 2 ni. Saya sentap juga. Kosong juga, dia rasa ringan. Apa ni kan? Kita dah macam, tak adalah saya bercakap, tapi dalam hati saya tu macam, kenapa ni? Dia macam
aja mula-mula bila kita tengok joran kita tu, bila kita memancing, bila ikan makan tu dia ada rasa excited tau. Tapi bila kita tarik tu kosong, dia ada rasa macam frust. Rasa macam, kenapa ni kan? Saya tarik yang joran saya kedua ni. Saya tarik saya ada kosong. Tengok umpan pun elok juga, sama je umpan saya tu. Saya perkemaskan balik umpan tu, saya baling balik. Bila baling balik tu, saya duduk, saya terfikir macam, apa salah tak lekat ni kan? Pelik juga nak kata mata kail saya tu mungkin tumpul ke, sebab bila mata kail ni kita tak boleh pakai banyak kali sebab mata kail dia akan tumpul kan, kita kena tukar mata kail baru kan. Saya dah fikir apa sebab tak lekat dekat ikan. Mata kail aku tumpul ke, padahal rambut ni baru kira malam tadi setting ni. Yang mancing baru pakai pun tadi pagi je. Itu pun dapat ikan tu joran yang satu ni, lagi dua ni tak berusik. Maknanya saya rasa mata kail tu masih lagi elok ni, tajam lagi ni kan. Kenapa tak lekat kat ikan? Kita dah pelik. Lepas tu saya macam kita macam ada macam terdetik tau. Macam aku kena kacau ke kan? Tak kot. Saya ada macam dia benda tu ada satu perasaan tu datang. Nak kata kalau ada seram sejuk tu, memang sejuk pun. Malam pula dekat bakau tepi laut, memang sejuk lah dengan angin. Bayu laut tu kan, angin laut tu memang sejuk lah. Nak kata seram sejuk tu tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi kita macam tiba-tiba terdetik je macam, aku kena kacau. Mustahil aku nak kena kacau ni. Aku dekat Australia kot. Saya cakap dalam hati lah, saya tak adalah cakap betul-betul. Saya cakap dalam hati lah, saya cakap aku dekat Australia ni, takkan aku kena kacau. Mustahil lah kena kacau. Takkan daripada Malaysia kena datang sini kan, jauh nak kena lintas laut lagi apa semua hantu kan. Ngarut lah, takkan aku kena kacau ni. Tu saya cakap aku rasa aku macam kena kacau ni. Tak. Saya duduk macam, saya masih lagi positive thinking lah. Tak, mungkin lah aku tak ada kat ikan. Saya duduk tengah bermain-main benda tu, fikiran saya duduk main-main benda tu. Tiga rod saya ni bergegar serentak. Kering, tiga. Rod depan saya ni saya tarik sentak kosong, saya letak bawah, saya letak tepi. Saya sangkut balik dekat dia punya rod holder. Saya tarik yang nombor 2. Saya tarik sentak kosong tak. Saya sangkut balik dekat dia punya rod holder. Lepas tu saya tarik yang nombor 3 pun kosong juga. Saya letak dekat rod, holder tu. Saya tak baling balik umpan-umpan ni tiga ni, tak baling balik. Sah ni kena kacau ni, saya cakap tu. Dalam hati saya macam memang sah ni yang kena kacau. Tapi yang otak saya pula berfikir, tak apalah, try sebatang je. Kalau benda yang sama juga jadi belah, saya ambil rod saya yang depan ni, saya baling balik, saya ambil lagi rod yang nombor 2 dengan nombor 3 yang jauh daripada saya ni, saya ambil, saya bawa pergi kat tempat duduk saya tu, saya kemas lah. Mana saya buka pancing saya, cabut balik perambut dia, apa semua, umpan tu buang balik dalam air, apa semua bagai. Saya kemaskan barang lah. Saya tengah kemas barang, rod saya tu, dia rod holder saya ni saya tak pakai macam yang biasa kita tengok dalam cerita ke apa, dia macam pada pakai macam yang apa, pacak besi tu ke, macam ada kayu wire tu kan. Tak, yang ni saya pakai pipe PVC. Pipe PVC tu kita pacak masuk dalam pasir. Lepas tu rod tu kita masuk dalam lubang tu lah. Jadi dia akan pegang. Rod saya tu dalam pipe. Saya duduk tengah kemas barang saya punya pancing ni, tengah kemas letak barang-barang dalam toolbox saya balik apa semua bagai. Rod saya yang saya letak kat dalam rod holder tu, dia boleh terkeluar macam jatuh ke bawah. Sebab kita duk kemas, lampu kepala saya ni kita tembak dekat toolbox ni kan. Dengar macam bunyi barang jatuh. Kerbang. Saya tengok dekat rod saya tu kan, dekat arah bunyi tu. Tengok rod saya dekat lantai. Saya cakap sudah. Macam saya duk fikir, macam mana boleh jatuh ni kan? Sebab kalau ikan sentap, tak kisahlah ikan sentap macam mana, sepanjang saya memancing lah, tak pernah lagi rod saya tu terkeluar daripada rod holder pipe. Kalau dia terkeluar pun daripada pipe, mesti pipe tu condong dan dia ke depan lah, keluar ke depan. Ini pipe tu pasal pacak tegak 90 degrees, pacak tegak. Dan rod holder tu tak bergerak sikit pun, tapi rod saya boleh terkeluar daripada rod holder. Jadi kepala kita ni bermain-main lah benda tu. Macam ni sah ni, tak orang angkat bawa keluar, benda tu terkeluar. Pelik benda tu. Aku kena kacau ni. Saya terus kemas barang, tutup pancing saya, umpan saya semua saya buang balik apa semua bagai. Kemas. Saya cakap kena gerak. Dah malam lah, gerak. Jadi bila saya nak bergerak balik pergi kat kereta, kita tangan dua, saya nak pegang sebelah ni pegang dengan pancing 4 batang. Lepas tu tangan lagi sebelah saya ni pegang toolbox. Jadi saya kena letak barang tu sekejap, lepas tu saya kena patah balik untuk ambil baldi saya dengan satu lagi bekas air. Baldi saya tu saya letak air untuk letak umpan. Yang bekas air tu kalau macam tu kita dapat ikan, saya letak dalam bekas air tu. Saya fikir maknanya kena buat 2 trip lah. Okey, saya angkat dalam separuh perjalanan saya tu, dekat dengan kereta, saya letak barang pancing saya letak kat satu tempat, saya patah balik, ambil barang-barang saya dekat tempat tadi tu,
pergi kat tempat yang pancing tadi tu, tempat yang saya letak rod tadi tu. Lepas tu saya baru pergi bergerak ke arah kereta. Jadi bila saya dah letak pancing saya patah balik tu ambil baldi dan datang balik dekat rod saya tu. Daripada rod saya yang saya letak mula-mula dekat perhentian yang pertama tu, nak pergi kat kereta tu tak jauh, dah dekat dah. Kereta saya tu boleh nampak sebab kereta saya tu parking dia macam berlada, macam dia macam ada bukit tau, belah bukit. Kereta saya tu memang parking mana kereta saya tu atas bukit dan saya dekat bawah kawasan bakau tu kan. Jadi bila saya ambil pancing saya tu dengan toolbox saya nak pergi menghala ke arah kereta tu, daripada tempat saya dekat saya pandang kereta tu, sebab saya parking kereta dekat arah bukit tu ada satu tiang lampu. Saya nampak ada kelibat manusia. Memang nampak macam orang sebab saya pun rabun malam. Saya nampak macam orang dekat kereta saya, dekat betul-betul dekat kereta saya. Jadi kita sadar kepada saya macam ini ranger ni. Sebab biasanya bila kita memancing kat sini, kadang-kadang dia ada ranger tau. Dia ada ranger. Dia kadang-kadang dia memang saja ronda macam polis lah, ranger. Tapi ranger ni tugas dia macam, dia bukan tanya kita lesen ke apa, tak ada. Dia macam nak tengok kalau kita memancing, dia tengok kita bawa barang mancing, dia akan tanya lah, macam dapat ikan ke, dia tanya je. Kalau dapat ikan, kita tunjuk je dekat dia. Tapi dia akan tengok kan, kalau ikan tu besar dia biar je lah. Tapi kalau ikan tu kecil, dia akan beritahu kita ikan ni tak boleh bawa balik. Kalau macam contoh ikan tu hidup lagi, dia suruh kita lepaskan. Kalau contoh ikan tu dah mati ke, mungkin kita kena denda. Jadi saya nampak ranger, saya macam tak ada ikan dekat aku. Saya buat naik atas. Bila saya jalan naik dekat atas balik, sampai dekat kereta saya tu, ranger tu dah tak ada. Saya cakap, mana ranger tadi? Oh, mungkin dia dah gerak kot. Tak apa, biar malai layan lah. Saya cakap malai layan. Saya simpan barang-barang saya dalam kereta, saya tutup bonet, saya turun bawah balik, pergi ambil baldi saya pun semua, naik atas kereta balik, simpan barang dalam kereta. Simpan barang dalam kereta, start kereta, jalan nak balik ni. Jalan nak balik. Biasanya kalau macam orang cakap, macam kalau kita ni ada kena ganggu ke, kena ada follow ke, macam biasa saya dengar daripada santai kecil kawan-kawan, rakan-rakan kita yang kongsi cerita ni, kadang-kadang bila ada benda ikut ni, kadang kita bawa kereta, berat kereta kan. Kereta saya pun terfikir macam tu juga. Bila saya masuk dalam kereta, sebab saya dah tahu dah, okey aku boleh lepas kena kacau ni. Saya start kereta. Biasanya kalau waktu-waktu kena gangguan, kereta tak nak hidup. Saya start kereta saya boleh hidup. Okey ni, tengah mana ni. Dah start kereta, saya biarkan enjin tu panas sekejap, dalam lebih kurang dalam 2 minit. Okey, masuk gear 1 jalan. Saya bawa manual, okey masuk gear 1 jalan. Bila bawa kereta saya lepas kereta tak berat, okey ngam. Macam okey ni. Lega lah, tak ada macam tak ada benda. Kereta sebab kereta smooth berjalan. Okey. Baliklah rumah, sampai dekat kawasan rumah, kereta saya masuk dekat pekarangan rumah ni. Memang tempat yang saya parking kereta ni menghadap dengan cermin tau, macam cermin yang menghala ke arah dining room dengan dapur. Jadi waktu time saya masuk tu, cermin tingkap tu memang dia bukan tingkap yang macam yang keping. Ini yang kata macam sliding, tapi dia tak ada sliding, dia cermin saja. Maknanya cermin straight tu kan. Cermin jenis tu. Kawan saya ni tengah tengok, yang kawan saya yang dah ada isteri ni lah, yang dah berkahwin ni, dia tengah tengok saya. Lepas tu dia terus masuk dalam balik. Mungkin dia nak tengok ke siapa datang kan. Jadi saya fikir macam tu lah, mungkin dia nak tengok siapa yang balik ke, siapa yang lalu ke apa. Sebab masuk kawasan rumah, sebab lampu kereta kan dah malam. Saya masuk, saya parking macam biasa lah. Saya masuk parking, saya masuk rumah. Barang-barang yang saya mancing tadi dalam kereta lagi. Saya terus masuk rumah, tengah menghala ke bilik saya ni. Bilik saya tu akan saya kena lalu dekat dapur dulu. Dia kawasan makan dengan dapur dulu, saya kena lalu. Saya lalu, kawan saya tu dekat dapur. Dia tegur, Zip, mandi dulu. Saya cakap dengan dia, kejap lah, aku pun barang dalam kereta, jadi aku mandi. Saya cakap dengan tu. Saya terus masuk dalam bilik, saya terus lompat atas katil. Dia rasa macam macam tak tahu lah, pejam penat. Satu hari keluar mancing kan, rasa pejam penat lah. Saya buka, masuk je bilik, terus lompat atas katil queen size. Lompat atas katil, kira menyarak atas katil kan. Saya lompat macam tu lah. Bila saya lompat atas katil tu, kita nak, daripada menyerap tu mestilah kita nak telentangkan badan. Kita macam nak menghadap, kita nak pandang ke ceiling lah. Saya nak pusing tu, tak boleh, badan saya berat. Saya kata, apa hal ni? Saya tu tengah menyerap ni, apa hal, tak boleh bergerak badan aku. Dalam kepala kita kan, macam contoh biasanya kalau nak terlintas, aku kena himpak ke, sebab aku tak tidur. Biasa kan kita nak tengok orang kena himpak ni, biasa waktu kita tidur kan, kita tidur, lepas tu kita kena himpak. Jadi saya tak tidur, saya baru je masuk rumah, saya lompat, dah tak boleh nak gerak dah badan saya. Tapi saya boleh cakap lagi macam, apa hal badan aku ni kan, berat ni. Tu saya macam, sudahlah, tak apalah, tenang. Sebab macam saya duk terfikir macam, ibarat macam saya takut saya lemas sebab kita tengah menyerap. Jadi saya macam relax sekejap, saya baca Al-Fatihah. Lepas tu saya pusing, saya pusing perlahan je. Saya tak, orang kata tak, kita tak struggle lah, macam tak force, kita tak paksa. Saya macam try gerak slow je kan. Okey, saya boleh pusing lah.
ngam-ngam saya boleh pusing badan ni, saya terus nak bangun. Saya bangun lah, duduk kat katil, tapi saya rasa macam badan saya berat sangat. Bangun, cuba bangun daripada katil, jalan keluar, naik ke dapur. Saya baru nak pergi kat dapur tu, saya macam nak bagi tahu dengan kawan saya macam, badan aku berat lah. Saya baru nak cakap kan, Zin, tolong aku jap, badan aku berat lah. Dia dah tengah jalan dekat arah saya, menghala ke bilik tu, bawa cawan. Dia tengah bawa cawan. Nah, aku dah agak dah dia cakap tu. Saya cakap, ada benda yang kau tahu aku tak tahu ke? Kita belik kan, macam apa hal dia ni kan? Dia pun macam kau tahu je. Lepas tu dia tu macam dia renjiskan, ada macam sapu air tu dekat muka. Lepas tu dia macam picit belakang saya. Lepas tu dia kata apa, Kik kau pergi duduk depan. Dia dah siap bentang sejadah lah dekat ruang tamu tu. Dia kata kau pergi duduk kat depan, duduk kat sejadah tu. Saya pun pergi duduk kat sejadah tu, bersila. Lepas tu dia suruh saya selawat. Lepas tu dia baca lah. Saya tak tahu apa benda dia baca. Lepas tu sambil-sambil tu dia renjiskan air dekat atas kepala saya ni. Lepas tu dia ada basahkan belakang badan. Lepas tu dia ada picit macam urut lah, daripada bawah ke atas lah, macam mana saya tak tahu. Tapi rasalah dia untuk urut ke belakang. Lepas tu dia lap air tu dengan muka saya, air daripada cawan tadi tu, lap muka. Tu saya suruh minum. Bila saya minum tu saya macam, dia kata, macam mana kau rasa? Saya rasa okey tak? Lepas tu saya cakap, okey sikit. Ni dah rasa lega sikit ni kan. Lepas tu saya cakap, apa lah? Dia kata tak apa Haji, kau pergi mandi dulu. Kau mandi, lepas tu lah makan. Dah masak tu, ikan yang kau bawa balik tadi tu dah masak tu, bos orang tak makan lagi. Lepas tu saya cakap, okey lah, saya pergilah mandi. Bila saya mandi apa semua, saya pergi makan. Bila waktu kan saya makan tu, dia teman saya lah, dia duduk kat meja. Lepas tu saya tengah makan. Lepas tu saya tanya dia, Zin, tadi apa hal? Lepas tu dia cakap, tadi kau mancing kat mana? Dia tanya saya. Aku mancing kat bakau. Bakau mana? Tu bakau yang kat belah hujung dekat buah aba tu. Kau mancing kat situ? Malam-malam ni? Ya. Dia kata dah, lepas ni kau jangan pergi sana. Kalau kau nak pergi mancing siang. Lepas tu dia cakap, kenapa Zin tadi? Dia kata, aku perasan waktu tengok balik tadi, aku nak tengok lah siapa yang datang. Nak tengok kereta kau warna merah. Tengok, ni kau balik kan. Lepas tu aku perasan, kau bawa balik siapa ni kan? Sebab dalam kereta saya tu, ada satu lagi orang dekat belah tepi saya lah. Ada seorang lagi. Lepas tu bila time dia duduk kat dapur, sebab dia terus pergi kat dapur lah. Dia pergi kat dapur, dia nak pergi dekat saya. Sebenarnya dia nak bagi tahu jangan masuk dulu. Dia nak bagi tahu tapi tak sempat. Saya dah buka pintu, belum angkat barang kan, saya cakap saya keluar pintu, terus masuk dalam. Sebenarnya dia bagi tahu dengan saya tu, dia nak bagi tahu jangan masuk dulu. Sebab waktu tu dia dah nampak ada benda lah ikut. Lepas tu bila dia dah nampak saya dah meluru masuk pergi ke bilik, benda tu betul-betul dekat kawasan depan rumah saya. Depan rumah tu. Dia cakap benda tu memang duduk kat situ. Lepas tu cuma tadi tu dia ni je lah, dia kira macam buang lah, mungkin benda tu marah. Dia kata mungkin benda tu marah kacau waktu dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, aku marah apa? Aku bukan buat apa-apa pun, aku mancing je. Aku tak kacau dia pun. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia kata, kena faham, dalam dunia ni kita duduk ni, kita berkongsi. Kita berkongsi dengan makhluk lain. Kita pun tahu ada dekat dalam atas muka bumi ni bukan manusia je, ada jin. Dan jin pun macam manusia juga. Dia ada masa dia, dia ada tempat dia. Macam tempat kita dekat kawasan-kawasan rumah ni lah. Ni kawasan kita, dia kata. Ni kawasan kita. Dekat mana yang ada manusia, penempatan manusia, jin tak boleh lah kacau kat situ sebab dia memang tempat manusia. Tapi tempat dia kat mana? Yang dia dihalau dulu waktu time malaikat halau dia orang. Dekat belah laut, bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi tu tempat dia orang. Yang kau datang ni tempat dia orang. Kena pula masa malam. Malam tu masa dia orang. Dia cakap kan, betul juga. Dia kata, bukan nak kata kau tak payah pergi mancing kat sana. Boleh pergi mancing, tapi waktu tu kena kata sesuai lah. Kata sesuai lah. Kata sesuai lah. Kau nak mancing tu kena tengok tempat lah. Kalau memang tempat tu kawasan riadah, kawasan memang kawasan memancing, kawasan yang kata dekat dengan pendapatan, okey. Tapi yang kau pergi ni tempat tu kawasan bakrau yang kira orang tak ramai yang pergi sana. Tak semua orang pergi sana pun. Sebab kita jenis dekat Australia ni tanah besar. Jadi banyak tempat tu memang yang diorang memang tak buat apa-apa tau. Sebab orang kata kat sini orang kat sini lebih kepada suka yang jenis macam outback punya style lah. Macam jenis untuk travelling, camping apa semua, macam jenis adventure punya style. Jadi tempat-tempatnya tu tak terusik lah. Logik jugalah bila kita fikir logik, betul lah itu kawasan dia. Tapi itulah, bila pengalaman saya dekat situ tu membuatkan macam okey, benda ni real lah.
Sebab dalam kepala kita, weh, aku dekat Australia kot, mana ada hantu. Betul? Pemikiran sempit lah. Kita tahu tak apa-apa nak pandai kan. Kita tak fikir dekat Australia, aku dekat negara orang putih, paling-paling kuat hantu dia mungkin Dracula, mungkin Mami kan. Dracula pun yang handsome mak. Apa kita nak takut? Kita fikir macam tu. Tapi yang kita terlupanya bukan pasal hantu tu, dia pasal jin tu masalahnya, makhluk halus yang lain. Tu apa dia. Tu macam okey lah. Jadi merasalah pengalaman, dan tu satu-satunya pengalaman saya dekat Australia ni yang okey lah, first orang kata first experience saya lah dekat Australia. Okey, kisah orang kata daripada Australia. Betul? Bukan dekat Malaysia je ada, Australia pun ada. Cuma je lah kan, aku just terbayang kan, yelah sebab aku aku pun ada kisah yang macam ni, benda tu bermain dengan joran semua. Aku jadi macam, cerita lebih kurang macam cerita kawan aku juga ni kan, main dengan joran semua kan. Dan masa joran tu semua bunyi, ada tak nampak penampakan ke ataupun benda-benda yang bermain dekat area situ? Okey lah, saya pun mungkin sebab saya cerita tadi tak detail sangat. Keadaan dekat sana lah yang saya boleh gambarkan, yang kita boleh nampak. Macam contoh, saya boleh cerita suasana dia macam ibarat macam ni lah. Bayangkan suasana tu ibarat macam, sebab saya duduk berdekatan dengan laut ni, saya bertemankan lampu kepala saya yang tak terang. Lampu kepala tak terang. Lepas tu dengan cahaya bulan je. Lepas tu gelap sama macam tu. Lepas tu bila macam ibarat joran saya yang depan saya ni, yang paling dekat dengan saya lah, jarak dia pun lebih kurang dalam satu langkah besar. Joran saya tu pun saya tak nampak. Okey, faham. Jadi bila tengok waktu joran saya bergegar tu, lampu kepala saya tu tembak joran, saya nampak joran lah. Tapi memang kira atas air tu kita tak nampak apa-apa lah. Sebab gelap, keadaan tu gelap. Dia yang orang kata cahaya bulan dia tu macam bukan jenis yang bulan macam terang. Kira kan kalau macam contoh bulan mengambang kan terang dia malam dia. Tapi ini macam orang kata sama, dia ibarat macam bulan tu kena lindungan awan ke apa. Tapi macam gelap lah, kira orang kata tak terlampau terang. Kita tak nampak air lah, permukaan air tu kita tak nampak. Jadi dia tak berapa jadi dekat situ lah, satu lagi pun saya memang tak nampak. Lagi pun saya ada penyakit rabun ayam. Kecacatan lah rabun ayam. Tak nampak sangat lah, waktu gelap tu tak nampak sangat. Jadi tak boleh nak detect apa. Saya memang malam tak nampak. Okey, baik. Tapi bagus juga aku punya rabun ni. Kan tak nampak benda-benda yang tak patut. Pengalaman yang saya lalui kebanyakan dia semua disebabkan advantage dia dekat situ lah. Sebab mata. Lepas tu saya ni pula jenis suka macam kita tak nak orang kata jump, kita tak nak terus jump to conclusion macam ni hantu. Tak ada. Saya jenis macam ini jiran, ini ranger ni, ini abang ni, faham tak? Saya pula jenis macam tu. Sampaikan benda tu jadi pelik, baru macam ini macam tak betul ni macam tu. Okey, yang masa Najib balik tu, lepas tu kawan tengok dari luar kan, dia punya apa, dia tengok siapa ni, dia nampak ada macam ada orang menumpang. Dia ada cerita tak yang figure dia nampak tu rupanya macam mana? Dia ada cerita dengan saya. Figure dia bagi tahu saya lah. Macam dia kata makhluk tu jenis besar. Tak adalah besar sangat. Dia berukuran lebih kurang macam saiz badan manusia. Okey, macam contoh macam kalau kita orang Asia ni, kita macam pendek sikit. Dia lebih kurang macam kita ni tengah tengok orang putih. Faham tak? Dia macam besar. Dia tak besar orang Asia ni. Dia macam standard orang putih. Dia besar sikit. Tak adalah benda kata besar zati tu, tidak. Tapi macam besar sikit lah. Besar sikit, dan badan dia berbentuk lebar. Dia macam dia kata besar, maknanya lebar. Lepas tu macam, tapi dia tak nampak lah orang kata jelas. Tapi yang pastinya dia lebar dan besar. Tapi macam orang lah. Macam orang, lebar dan besar. Dia nampak hitam ke macam mana? Gelap ke apa? Ya, hitam. Macam tu lah, hitam. Dia kata hitam. Dia macam gelap. Dia ibarat macam bayang-bayang. Macam nampak macam bayang-bayang kita dekat jalan raya tu. Macam bayang-bayang macam tu. Dia macam tu. Tapi terlibat. Dia bagi tahu lah, ada benda yang menumpang saya. Lepas tu dia kata memang waktu daripada dalam kereta, waktu time saya tengah drive in masuk dekat saya punya driveway tu, dia dah nampak dekat sebelah saya tu. Maknanya di dalam kereta sama. Sebab yang tu saya cakap, yang ada benda menumpang disebabkan waktu time yang saya daripada tempat yang saya memancing tu, tak ada masalah apa-apa pun dekat kereta. Macam contoh saya nak start kereta, memang terus
pusing kunci, start kereta terus start. Dia tak ada masalah apa, tak magam. Lepas tu bila bawa pun kereta pun normal, semua okey, tak ada masalah apa. Tak ada rasa berat, tak ada rasa semput tiba-tiba ke macam tu. Apa brake aku macam melekat je, rasa macam berat je kereta, tak ada rasa apa. Tapi bila sampai rumah, bila kawan cakap macam tu, kita macam, wah, ada benda menumpang pun dalam kereta aku. Kalau nak kata macam contoh, biasanya kita boleh detect banyak benda. Satu, kereta berat. Satu lagi mungkin kemungkinan kereta tak hidup. Satu lagi bau. Biasa tu orang kata normal lah, benda tu normal. Orang kata yang jenis common punya cerita yang kita biasa dengar, common punya style, kita mesti ada bau, rasa berat apa sebagainya kan, ada gangguan lah. Kita tahu ada benda dalam kereta. Tapi waktu dia time saya bawa kereta tu, nak kata hidung saya tersumbat, tak ada bau, tak ada juga. Kereta berat pun tak ada, biasa normal, lancar je, kereta semua first start pun boleh start. Jadi saya tak terfikir ada benda yang menumpang atau ada benda yang ikut. Jadi saya macam okey. Lepas tu lagi satu yang kita tahu, biasa kita dengar macam contoh, kalau kita daripada mana-mana kita bergerak, lagi-lagi pula macam kita tahu dalam kawasan, dalam rumah kita tu ada orang kata tengah mengandung lah, mana tengah keadaan tengah kata tak bersih. Kita nak masuk rumah tu biasa kan orang kata kalau boleh jangan terus balik, kita singgah dulu mana-mana sebab takut ada benda ikut. Takut nanti kan, yelah macam contoh ada budak kecil ke apa ke, ada perempuan mengandung, takut dia diganggu kan. Jadi waktu tu saya fikir tak ada benda ikut aku pun. Saya duk fikir macam tu saya straight masuk ke dengan apa perangai macam kau ni dah memang betul-betul macam orang rapi misalnya, masuk rumah jenis salam pun tak ada, terus masuk straight masuk kan, dengan basuh kaki tak ada, straight masuk bilik tu lompat atas katil lah perangai. Itu yang terkena tadi tu. Itulah pengalaman tu, terkena tu lah. Pengalaman dia. Dan pengalaman tu ajar kita banyak benda lah. Lepas daripada tu saya dah tak memancing malam lah. Limit saya memang sampai pukul 5. Dah nak gelap sikit saya balik. Kalau macam contoh time musim panas, waktu siang itu panjang, mungkin saya akan lajak sampai pukul 7 macam tu, waktu saya balik lah. Memang saya takkan biar sampai gelap baru balik. Memang biasanya dah nak senja ni, caw lah. Tapi mancing lah, still lagi mancing. Cuma tak lewat lah. Adalah sebab kenapa jadi. Kalau tak jadi kau mungkin lepas tu mungkin mancing malam-malam kan. Betul. Lagi satu sebelum yang jadi benda tu, memang boleh kata betul apa yang brother cakap ni betul. Hari-hari mancing pun tak ingat. Kadang-kadang selagi tak rasa penat, selagi tu tak balik. Kadang-kadang dah tengok jam, pukul 12 tak, esok kerja ni kan. Barulah nak balik. Benda tu pula macam hobi kita. Betul, kan? betul. Jadi bila dah jadi macam baru kita ingat. Yalah, kita kadang-kadang kena ingatkan orang yang kita sekeliling kita sekali kan. Dapat pula kawan punya isteri tu mengandung kan. Risau juga. Jadi cerita ni mungkin lah jalan cerita dia lain sikit kan. Sebab apa tau, hantu orang putih ni cakap ya kalau ganggu mati enjin apa semua tu biasa kan. Kita buat plot tu sikit. Yelah, dia ubah sikit dah kan. Macam klise sangat. Dia kata orang Malaysia dia cerita yang sama kan. Kita kat luar Australia. Bukan. Dia satu memang klise. Sebab satu kita sebab saya pun baru datang, kita kata baru first year saya dekat Australia. Kita maknanya kita masih lagi dengan orang kata style, orang kata Nusantara punya style player kan. Kita lagi orang kata dengan budaya kita masih lagi kuat dengan kita punya style tu. Jadi apa-apa nak jadi pun kita dah tahu okey. Biasa jadi kalau dengar cerita pada kawan-kawan ke apa ke, semua sama. Kadang-kadang bawa motor jadi motor elok sampai dekat kawasan bukit motor mati lah, ni nak kena kacau ni kan. Kita dah memang dah di brainwashkan macam tu. Betul tak? Jadi kita tak expect lah. Kita tak expect lah. Macam saya pun tak expect. Saya fikir kereta aku okey boleh start. Lepas tu strike masuk gear 1 jalan, elok je, ringan ni, masuk gear 2 ringan lancar, tak ada benda ikut ni. Tu yang confident straight daripada rumah. Fikir tak ada benda ikut aku lah. Alright, baik. So menarik pada cerita pada Najib. Ya, cerita hantu luar negara kan. Figure dia pun, tapi aku figure dia gelap-gelap kan. Lebih kurang lah macam tu. Yalah, jin kan, dia boleh menyerupai. Jadi kita tak adalah jangka dia Dracula pun apa tapi pun. Tapi yang ini yang sebab saya tak nampak. Mungkin yang saya nampak tu waktu time first kelibat yang saya nampak lah, first and last saya nampak waktu yang dekat kereta yang saya cakap tu lah. Saya tengah hantar barang simpanan kereta tu. Yang saya kata ada orang kat kereta aku kan. Ni ranger kot. Saya cakap tu ni ranger kot. Saya fikir ni ranger. Tapi nampak figure dia hitam juga Dan bukan kita buat salah apa pun. Saya pergi kat kereta, tapi bila sampai kat kereta tu dia tak ada. Faham. Itu first and last lah. Yang nampak sepanjang-panjang tu, dia yang nampak daripada rumah, yang memang nampak lepas tu yang bolehkan semangat saya balik tu, yang kawan saya tu lah, dia memang dia cerita dengan saya balik pun, tapi yelah apa yang kita boleh gambarkan tu mungkin tak sampai apa yang dia nak ceritakan tu, mungkin tak apa nak jelas lah. Kita pun boleh gambarkan macam mana je kan, dia beritahu macam ni, macam tu, kita
kita boleh gambarkan apa yang kita cerita, macam apa yang dia cerita lah, tapi tak nampak lah apa yang dia nampak kan, betul tak? Betul. Okey, baik. Okey, satu kisah yang menarik kepada korang semua lah kan. Yalah, untuk kita sini, kita pun tak tahu macam mana duduk negara orang, macam mana rasa seram dekat negara orang ni. Apapun, inilah kisah yang disampaikan oleh Najib kepada korang semua. Inilah cabaran atau apa, kisah hidup sebagai anak perantau Malaysia ke luar negara. Apapun, terima kasih juga Najib untuk kisah pada malam ini. Dan walaupun korang berada di mana, jagalah adab dan jagalah perilaku kita. Baca doa masuk rumah kan. Kita kena bersihkan diri supaya tak diganggu dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Terima kasih juga kepada para penonton yang mendengar dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.